So, menurut Oppenheimer pada tahun 1998 melalui buku dia, Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia, Oppenheimer telah menyatakan bahawa bangsa Melayu merupakan penduduk asal benua Sunda sejak 16,000 tahun yang lalu, sehingga berakhirnya zaman air batu. Benua Sunda digambarkan sebagai sebuah tanah besar tropika yang mempunyai saiz 2 kali ganda lebih besar dari benua India dan mempunyai penduduk tempatan sendiri yang kaya dengan budaya. But, at the last ice age telah berlaku banjir besar yang menggugat peradaban ini dengan menenggelamkan most of Sundaland. Akibatnya berlaku pemisahan kawasan bentuk muka bumi seperti mana bentuk muka bumi Asia Tenggara yang kita tengok hari ini. And due to the rise in sea level, sebahagian besar penduduk benua Sunda terpaksa berhijrah keluar, dan ini termasuklah ke Taiwan dan Indochina di bahagian utara, ke pulau-pulau di Pasifik Selatan sehingga ke Madagaskar. Yang lainnya tetap tinggal di tempat asal yang kini dikenali sebagai Asia Tenggara. Okey, menariknya, teori Oppenheimer mengenai asal-usul bangsa Melayu turut dikaitkan dengan sebuah tamadun yang hilang, iaitu Atlantis sejak sebelum Masihi. Profesor Santos dari Brazil telah menamakan benua Sunda sebagai The Lost Continent of Atlantis, seperti mana yang digambarkan oleh ahli falsafah Greek Plato dalam Timaeus and Critias. Atlantis pun ada banyak teori, tapi Oppenheimer dan Santos merumuskan yang ciri-ciri Atlantis banyak menyamai benua Sunda ataupun Sundaland. Wallahualam. Kalau kita tengok lagi kat sini, macam mana banjir terjadi adalah sebab ini adalah lilitan gunung berapi. Ini yang memecahkan benua-benua kepada kepulauan ya. Dan maka terjadilah perhijrahan manusia. Dan di benua Sunda ini juga disebut sebagai Atlantik, ada Atlantis dahulu ya. Jadi hari ini baru ditemui di utara Filipina dan selatan Jepun tu satu lagi piramid yang lebih tua pada piramid di Mesir ya. Kalau kita tengok tangga dia pun tinggi, maknanya orang dulu probably lebih tinggi pada kita. Ya, tangga dia tu nak panjat susah ya. Dan piramid dia lebih besar daripada piramid di Mesir ya. Dan kalau kita tengok tulisan dia ni, cuneiform ni, seakan-akan yang ditulis di Mesir, yang bahan-bahan lain ya, artifak lain yang dijumpai adalah keris dan dama ataupun what do you call, pinggan mangkuk tu ya. Yang kita lihat sini, kawasan ni besar ya, dan ini adalah ukiran macam orang dan juga ada kubur-kubur di situ ya. Itu terletak betul-betul di dasar laut sebagai agaknya Tuhan nak tunjukkan kepada kita ada apa orang kata tamadun ya yang paling tua. Ini 10 tahun ya. 10,000 tahun umur dia. Yang di Mesir tu 5,000 tahun, ini 10,000 tahun. Ya, dan pakar-pakar kaji sains masih lagi mengkaji dia punya batu-bata sini, dan kajian itu belum lagi dipublish ya. Jadi gambar ni pun tidak boleh dikeluarkan sebab ia belum jurnal dia pun belum keluar lagi ya. Siapakah makhluk sebelum Nabi Adam seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah? Adakah penemuan tengkorak seperti manusia di lenggung perak? Perak man. Perak man ha? Perak man ni USM jumpa. Sesuatu yang logik. Ada beberapa benda pertama nak sebut ham ni. Pertama, kita semua ada perkara yang kita tahu melalui nas, jelas. Biasanya benda yang jelas kaitan dengan kita lah. Ada benda yang kita tidak jelas. Kita nak beriman, nak percaya pun boleh, tak mau percaya pun boleh. Saya buat contoh. Katakanlah ada tokoh-tokoh agama tertentu, kitab-kitab Veda Hindu umpamanya, ada unsur nampak macam ada ketuhanan dan disebut tentang kenabian. Adakah dia dulu nabi ataupun tak, kita tak tahu. Ada orang kata mungkin lah. Tapi kita tak ada bukti. Tak ada siapa boleh buat argument dalam hal ni. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut
tentang Allah nak menciptakan, nak menjadikan Adam khalifah atas muka bumi. Malaikat dia tidak lebih pandai daripada ilmu yang Allah bagi pada Adam. Sebab tu lepas tu Allah challenge mereka dengan ilmu Adam. Tapi malaikat punya argument. Malaikat, ada orang kata malaikat debat dengan Tuhan. Dia bukan debat, dia tanya. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amaruhum. Dia tak pernah lawan Allah. Dia kata ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Adakah engkau akan jadikan padanya ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Adakah engkau akan jadi pada bumi ni, atas muka bumi ni, orang yang akan merosakkannya? Wa yasfiqud dima, dan menumpahkan darah. Macam mana malaikat boleh ada maklumat ni? Sedangkan Adam belum turun lagi, zuriat Adam pun belum berkembang. Dan malaikat tidak ada ilmu melainkan kadar yang Allah bagi kat dia. Sebab itu bila Jibril datang kepada Nabi SAW, dia tanya, mata sa'ah, bila kiamat? Apa Nabi jawab? Mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksud Jibril pun tak tahu bila kiamat. Itu yang hebat tu Syekh Tarikat, dia tahu. Okey, tak apa. Bila malaikat sebut benda ni, maka sebahagian mufassirin cuba andaikan bahawa malaikat cakap benda ni berdasarkan kepada apa yang telah berlaku di atas bumi sebelum ini. Maka sebahagian mereka, seperti yang disebut oleh Al-Qurtubi dan seumpamanya, menyatakan bahawasanya kononnya dahulu ada makhluk lain, ada han, ada jan. Kononnya makhluk-makhluk lain yang hidup dan telah berperang antara satu sama lain, dan kaum ini telah musnah sehingga Allah menurunkan Adam. Adakah perak man semua daripada ni? Tak tahulah. Adakah benda yang mereka sebut tu pasti? Juga tidak pasti. Adakah ada kemungkinan? Macam ada kemungkinan. Habis itu kita nak beriman macam mana? Tak termasuk dalam rukun iman. Senang cerita. Tak termasuk. Nak kaji pun boleh, nak kata pun tak boleh. Nak kata berapa Adam pun tak apa kan. Macam-macam lah orang sebut andaian. Nak kaji pun satu kajian. Allah Ta'ala tak akan tanya kita, hampa tahu dah sebelum siapa? Kita benda dia tak sebut secara jelas dalam Quran.